Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersua kembali di dalam program tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sekali lagi bersama saya Ustazah Nurhayati binti Lim dalam slot Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Okey, sekali lagi diperkenalkan Ustazah sekarang bertugas di SMK Said Alwi Kangar Perlis. Baik anak-anak pelajar, diharap semuanya telah bersedia dengan alat tulis dan juga buku nota, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan masuk kepada tajuk ataupun pelajaran 10 di bawah bahagian pengajian Al-Quran di bawah tajuk Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari muka surat 68 hingga muka surat 75. Baik. Okey, objektif pelajaran kita pada pagi ini ada 9. Okey, pertama, Ustazah berharap para pelajar dapat membaca ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr, kemudian menerangkan intisari ayat, menjelaskan pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dan tujuan penurunan Al-Quran, dapat menjelaskan Asma'ul Husna yang terdapat di dalam ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr, menjelaskan perumpamaan yang terdapat di dalam ayat 21 surah Al-Hashr, menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk dan bertasbih kepada Allah. Yang ketujuh, membincangkan pengertian syirik, bahaya syirik dan langkah mengatasi peramalan syirik. Ke-8, menerangkan bentuk penyelewengan akidah dan dapat menerangkan pengajaran daripada ayat 21 hingga 24 surah Al-Hashr. Baik, kita teruskan dengan mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Sama-sama kita hayati bacaan qari ini. Okey, sekejap, ada sedikit masalah. Video tak dapat dimainkan. Kita perlukan bantuan technician. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, kita lihat kepada terjemahan ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr. Ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, jabal ni gunung ataupun bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nescaya engkau, wahai orang-orang yang beriman, akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah, berderai, hancur, berkecai min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Ayat 22, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ayat ke-23, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yakni berkuasa, maha kuat menundukkan segala-galanya, yang maha melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Dan ayat yang ke-24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Al-musawwir, yakni yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Lahul asma'ul husna, baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang tiada bandingannya, yakni yang maha perkasa, yang maha kuat dan lagi maha al-hakim, maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak belajar. Berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, kita lihat kepada intisari ayat. Okey, bagi yang pernah mengikuti kelas ustazah sebelum ini, sepatutnya sudah tahu apabila kita minta intisari ayat, apa yang perlu kita tulis, apa yang perlu kita tahu ataupun kita catatkan ialah, yang pertama, apa yang dapat kita fahami daripada ayat ataupun potongan ayat yang diberikan. Macam dalam keadaan sekarang ini, apa yang kita boleh fahami daripada ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr. Yang kedua, kita tulis sekurang-kurangnya 2 poin. Okey? Dan yang ketiga, untuk menulis intisari ayat, jangan lupa mulakan dengan perkataan Allah. Allah menerangkan, Allah menjelaskan, Allah melarang ke, Allah memerintahkan ke, mengikut kesesuaian ayat yang kita pelajari.
Jadi apa yang kita boleh keluarkan intisari daripada ayat yang kita pelajari hari ini, iaitu ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr, ialah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa sekiranya Al-Quran diturunkan ke atas gunung, nescaya gunung itu akan tunduk takut sehingga hancur berkecai kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa semua makhluk yang ada di bumi dan di langit sentiasa bertasbih kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dia mempunyai nama-nama yang indah, iaitu kita sebut sebagai Asmaul Husna. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurah ialah Ar-Rahman, Maha Mengasihani, Ar-Rahim, Huwar Rahmanur Rahim. Allah menjelaskan dalam ayat itu Huwar Rahmanur Rahim. Kemudian Allah juga menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, Wal Azizul Hakim. Baik. Okey, itu adalah antara intisari ayat yang kita dapat faham daripada ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr. Kita teruskan dengan huraian ataupun kefahaman daripada ayat ini. Okey. Di dalam ayat yang kita pelajari ini membincangkan tentang Al-Quran yang diturunkan. Okey, apakah itu Al-Quran? Al-Quran ini apa yang sekiranya Allah kata diturunkan ke atas gunung, gunung itu hancur berkecai. Apa dia Al-Quran? Okey, Al-Quran ialah kalam Allah. Yang itu yang gunung takut sebab ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai mukjizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dalam bahasa Arab. Membacanya adalah suatu ibadat, maknanya baca ayat Quran satu huruf dapat pahala. Okey, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Baik, anak-anak pelajar dah hafal pengertian Al-Quran ini di dalam bahagian ulumul Quran kan? Insya-Allah semua orang dah hafal. Okay, kita lihat keistimewaan Al-Quran. Kalau tak silap Ustazah, slot sebelum ni kita ada bincangkan tentang keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain. Tapi kali ini bukan kita buat perbandingan dengan kitab samawi yang lain, tapi kita berfokus kepada keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Baik. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang kekal hingga hari kiamat. Okey. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran meliputi semua aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran menceritakan kisah umat dahulu kala, kisah Nabi terdahulu ataupun umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan Allah. Okey, perkara yang akan berlaku, contohnya hari kiamat, mahsyar dan sebagainya. Dan juga perkara-perkara ghaib seperti jin, malaikat, syurga, neraka, dosa, pahala dan seterusnya. Yang keempat, tidak ada sebarang kejadian atau penemuan dalam ilmu pengetahuan pada masa kini yang bertentangan dengan mana-mana ayat Al-Quran. Sebaliknya, ia sesuai dan benar dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran yang tidak dapat disangkal lagi. Okey, seterusnya kita lihat kepada tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Banyak tujuan ya. Tapi yang kita gariskan di dalam silibus kita ini ada 3. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan sumber hidayah, sumber petunjuk kepada manusia. Allah menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada manusia. Okey, dalil dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Sadaqallahul azim. Okey, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya, dan ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Allah sebut dah Al-Quran ini dia menjadi petunjuk kepada orang yang hendak bertakwa. Orang yang nak cari kebenaran, carilah daripada petunjuk daripada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran memberi khabar gembira. Nazir,
Bashir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Surah Al-Isra ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi macam mana kita tahu kita buat baik dapat pahala? Al-Quran telah memberi khabar gembira itu dengan ganjaran pahala, dengan ganjaran syurga yang disediakan insya-Allah. Baik, seterusnya tujuan penurunan Al-Quran yang ketiga ialah untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil ataupun dengan yang benar dengan yang salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Surah Al-Azim, Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, yakni bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga Al-Furqan, yakni pembeza di antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu yang membezakan di antara perkara yang benar dengan yang salah. Okey, di dalam ayat 1 hingga ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr, Allah telah menyebut beberapa nama-namanya. Sebahagian daripada Asma'ul Husna. Kita belajari Asma'ul Husna yang kita kena ingat ada 99. Asma'ul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah. Di dalam surah Al-Hasyr ini disebut sebanyak 15 Asma'ul Husna. Baik, kita bincangkan satu persatu. Yang pertama, Allah menyebut di dalam ayat 20 ayat 23. Okey, huwallah. Ayat 22 pun ada, huwallah, Allah. Allah ini ialah nama zat Tuhan kita sendiri. Tuhan kita ialah Allah. Kemudian Allah menceritakan sifat nama dia yang lain. Allah ni sifat dia yang macam mana? Yang pertama, Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Maha pemurah. Kemudian Ar-Rahim, Maha penyayang ataupun Maha mengasihani. Okey, ada perbincangan di sini. Apa perbezaan di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Jika kita belajar secara detail, kita tahu Ar-Rahman ini menunjukkan Allah itu dia pemurah kepada semua makhluk. Tidak kira sama ada manusia atau binatang, sama ada Muslim ataupun kafir. Allah pemurah, dia bagi semua. Sama ada orang semayang ke tak semayang, orang puasa tak puasa, orang beriman atau tidak beriman, Allah beri rezeki. Itu adalah Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim, Maha Penyayang, adalah sifat yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Maha mengasihani hamba yang berdosa, bila bertaubat Allah ampunkan. Itu adalah dikatakan Ar-Rahim. Kemudian di hari akhirat Allah memasukkan orang-orang yang beriman dengan rahmatnya ke dalam syurga. Memang tak dapat dibandinglah dengan amalan manusia, tapi kenapa boleh masuk syurga dengan nikmat yang agung? Kerana sifat Ar-Rahim Allah. Dan Ar-Rahim ini tidak diberikan kepada orang yang tidak beriman. Seterusnya Allah menyebut namanya Al-Malik, yang menguasai, yang maha menguasai dan memiliki segala apa yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Okey, kemudian Al-Quddus, Maha Suci. Okey, kena ingat tak maksud ni? Kena ingatlah. As-Salam, Maha Selamat Sejahtera. Eja As-Salam, bukan Assalamualaikum tu, As-Salam. Al-Mu'minu. Okey, Maha melimpahkan keamanan. Allah yang memberikan rasa selamat, rasa aman, negara yang makmur. Okey, kemudian Al-Muhaimin, Maha pengawal dan pengawas. Ingat ke ada pelajar ustazah tahun lepas ada nama Muhaimin, di mana dia sekarang? Tapi Muhaimin ini menunjukkan Allah yang mengawal dan mengawasi.
Macam kalau kat sekolah pengawas tu dhabitlah dia duduk tengok, duduk puati. Macam tu lah sifat Allah Muhaimin, dia duduk puatikan kita dan tidak pernah terleka walaupun sesaat. Okey, Al-Aziz, Maha Kuasa. Kemudian Al-Jabbar, Maha Kuat ataupun Maha Perkasa. Al-Mutakabbir, Maha melengkapi. Al-Khaliq, Maha mencipta sekalian makhluk. Allah yang ciptakan, yang tu kita kata Khaliq, yang mencipta. Yang dicipta adalah makhluk. Kita adalah makhluk yang dicipta. The creator, Al-Khaliq, the creator. Okey. Kemudian Al-Bari'u, yang mengadakan daripada tiada. Benda tak ada, Allah yang adakan. Itu dipanggil Al-Bari'. Okey, macam bagi mudah, kalau dalam keadaan kita ni benda yang tak ada. Okey, meja tak ada kan? Tukang meja pun buat meja ada. Okey, itu adalah mengadakan daripada yang tiada. Jadi manusia daripada tidak ada Allah cipta. Dunia tidak ada, Allah yang mula-mula mencipta. Okey, kemudian Al-Musawwir. Al-Musawwir ni Maha membentuk rupa. Dah ada, kemudian Allah cipta, Allah membentuk rupa yang pelbagai. Kalau kita lihat kepelbagaian rupa manusia, kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, semua ini adalah sifat Allah Al-Musawwir. Kalau kita bincang dengan secara lebih detail lagi, wajah-wajah manusia tidak ada yang serupa walaupun dia kembar. Seiras mesti ada beza. Belum masuk lagi cap jari yang berbeza, kuda belang dia tak sama. Segala-galanya yang ini adalah di bawah kuasa Allah Al-Musawwir. Kenapa buah tembikai bulat kecil, kenapa buah ceri kenapa buah tembikai besar, kenapa buah ceri kecil, semua ini adalah di bawah kuasa Al-Musawwir. Kemudian Al-Hakim, ini Allah Maha bijaksana. Sebab itulah Hakim tu kita panggil Hakim, orang yang bijaksana lah lebih kurang. Tapi Al-Hakim adalah nama Allah Maha bijaksana. Allah menerangkan di dalam ayat ini ialah bahawa makhluk Allah selain daripada manusia juga sentiasa bertasbih kepada Allah. Bagaimana cara makhluk lain bertasbih, tunduk dan patuh kepada Allah? Okey, kalau kita manusia ni kita patuh kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, boleh lihat kan, solat, ada yang puasa, buat haji, zakat dan menutup aurat. Semua ini adalah manifestasi kepada ketaatan kita sebagai manusia. Tapi makhluk yang lain, macam mana mereka mentaati Allah? Mereka tunduk kepada Allah. Okey, Allah menerangkan bahawa semua makhluk selain manusia seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, cakrawala dan sebagainya sentiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi Allah tak habat ke kita macam mana cara mereka itu tunduk kepada Allah. Tapi dalil dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Surah At-Taghabun ayat 1. Yang bermaksud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini bukti bahawa segala makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah bertasbih kepada Allah dengan cara masing-masing. Mengapa Allah menyebut tentang tasbih? Okey, bertasbih ialah salah satu daripada cara makhluk bersyukur ke hadrat Allah. Lafaz tasbih yang paling mudah kita sebut ialah subhanallah, maha suci Allah. Dan banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan tasbih ni. Okey, antaranya ialah menyebut subhanallah, pahala dia memenuhi al-mizan. Okey, kalau kita sebut subhanallah walhamdulillah, pahala dia memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ada lagi subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita baca tu berapa ratus kali ke setiap hari, Allah mengampunkan dosa-dosa walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Amalan yang paling berat di sisi Allah,
dua kalimah yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah antara galakan-galakan ataupun dalil-dalil yang menyuruh kita supaya bertasbih. Okey. Jadi Allah menceritakan bahawa makhluk lain juga bertasbih. Jadi kita sebagai manusia yang paling mulia, yang paling banyak menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita lah menjadi makhluk yang paling banyak bertasbih dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi sebaliknya, Allah bagi perumpamaan di dalam surah Al-Hasyr ini supaya la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Aku ni macam mana? Termasuklah diri yang ustazah ni, ya. Okey, perumpamaan yang terdapat dalam ayat 21 surah Al-Hasyr. Misal perbandingan yang Allah sebut. Tadi kita dah bincang, saya ulang lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalaulah Al-Quran itu diturunkan ke atas sebuah gunung, tentulah ia akan khusyuk, tunduk, hancur, berderai. Kerana apa? Kerana gerun dan takut akan kemurkaan Allah. Okey, bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih kekal dalam keingkaran? Perumpamaan ini memberi teladan kepada manusia tentang kepatuhan makhluk lain terhadap Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia mengambil iktibar. Okey, dan berusaha menjadi hamba yang patuh dan taat menandingi makhluk-makhluk yang lain itu. Okey, bila kita lihat bila kita bincang tentang keesaan Allah, kita tidak dapat lari daripada berbincang dengan syirik. Allah menyebut dalam ayat ini, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maknanya Allah telah menerangkan bahawa sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh manusia itu adalah sekutu-sekutu Allah. Kita panggil semuanya adalah bukan Tuhan. Dan perbuatan menyekutukan Allah itulah yang kita panggil sebagai syirik. Jadi kita bincangkan syirik dan bahayanya. Maksud syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah ataupun menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, sama ada pada sifat uluhiyahnya atau pada sifat rububiyahnya. Okey, apa sifat uluhiyah? Ini yang kita minta. Kita sembah, kita minta doa, kita minta pertolongan, itu uluhiyah. Ataupun pada sifat rububiyah. Rububiyah ni Tuhan sebagai pemilik alam. Duk rasa ada lagi Tuhan lain yang cipta alam ini. Itu maksud dia. Okey, dua-dua ini tak boleh disekutukan. Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta alam, memiliki alam, mentadbir alam, dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah, layak kita minta pertolongan, layak kita mohon doa. Tidak ada dua. Tidak syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jika ada yang meminta selain daripada Allah, itu adalah dosa syirik. Na'udzubillah min zalik. Bahaya syirik ni macam mana? Bahaya syirik tak dapat dilihat. Bahaya melintas jalan, kita nampak kena langgar kereta. Okey. Bahaya COVID-19, kita tahu jika terkena merosak sistem pernafasan, tak boleh bernafas dengan baik, masuk ICU dan sebagainya. Itu bahaya yang kita boleh lihat. Bahaya syirik tak boleh nampak dengan mata kasar. Kalau orang buat syirik tiba-tiba jatuh pingsan ke? Tak. Apa akan jadi jika mengamalkan syirik? Yang pertama, boleh merosakkan akidah. Boleh membatalkan iman. Kadang-kadang orang yang melakukan syirik tak sedar pun iman dia rosak. Itu bahaya. Yang kedua, menjadikan seorang itu kufur. Bila syirik, rosak akidah, batal iman, confirmlah kufur. Dan bila kufur, terkeluar daripada Islam. Bila terkeluar daripada Islam, segala amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ini janji dosa memang diazab oleh Allah, apatah lagi dosa syirik. Dan yang paling ditakuti adalah dosa syirik ini Allah tidak akan ampunkan.
Dalil dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Maknanya kalau orang yang dosa yang lain, dia minta ampun, Allah ampunkan. Tapi dosa syirik Allah tak ampunkan. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Na'udzubillah min zalik. Allah tak ampun. Allah menyebutnya Allah tidak ampun dosa syirik. Maknanya kena macam mana orang yang syirik kemudian dia taubat kepada Allah, dia masuk Islam tu, itu dia kembali kepada fitrah lah, revert. Okey, yang tu Allah ampunkan. Kalau umat Islam buat betul duduk macam tu je istighfar saja kan tidak akan diampunkan. Itu maksudnya tak diampun. Tapi Allah, dosa syirik ni hak Allah. Nak ampun ke tak ampun ke. Tapi dosa lain Allah Maha Pengampun. Okey, cara mengatasi syirik. Ini yang pertama, nak mengatasi syirik kena beri kefahaman yang menyeluruh tentang agama Islam yang sebenar kepada umat Islam. Ramai umat Islam yang melakukan syirik ni, mereka tak sedar bahawa perbuatan mereka itu adalah salah di sisi akidah Islam. Yang kedua, memberi kesedaran tentang bahaya syirik kepada diri dan masyarakat. Yang ketiga, memberi kaunseling dan pemulihan kepada golongan yang telah tersesat. Yang keempat, menghapuskan tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai pusat ajaran sesat. Dan yang kelima, menguatkuasakan undang-undang. Contohnya, tangkap orang yang menganjurkan perbuatan syirik, kenakan denda yang berpatutanlah supaya mereka ini tidak lagi menyesatkan orang ramai. Itu langkah yang kita boleh ambil. Selain daripada syirik, kita juga ada bentuk-bentuk penyelewengan akidah yang lain. Yang pertama tadi syirik lah kita dah bincang, iaitu menyekutukan Allah. Contoh kalau bagi yang tak tahu apa dia syirik ni, contohnya sembah berhala, itu yang paling jelas lah. Sembah pokok, matahari dan lain-lain. Percaya Nabi Isa anak Tuhan. Dia kalau peringkat orang Islam ni, dia kata tak doa kami tak sembah berhala, tak sembah pokok, tak sembah matahari. Tapi macam mana cara? Dia pergi, syirik boleh berlaku di kalangan umat Islam dengan meminta pertolongan daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah atau meminta pertolongan daripada jin dan sebagainya. Na'udzubillah. Yang kedua, murtad, iaitu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Contohnya dia kata, dia istihalah, saya bagi contoh dia kata, dia sebut dia keluar daripada agama ni, dia masuk agama sekian-sekian, ataupun dia buat perbuatan menganut agama yang lain. Itu adalah murtad. Hukum murtad ni kalau ikut hukum Islam, kita bagi nasihat sebanyak 3 kali supaya mereka bertaubat, dan jika tidak enggan juga, tak nak juga masuk Islam balik, hukum dia adalah bunuh. Mengikut hadis Rasulullah, hukumnya adalah bunuh. Okey, seterusnya kufur. Kita mudah orang kampung sebut kafir. Apa dia kafir ni? Dia tidak percaya kepada Allah ataupun salah satu daripada rukun iman, dan juga menolak ajaran yang dibawa oleh Islam. Okey, contoh tidak percaya kepada malaikat, tak percaya pada hari akhirat ke. Okey, orang zaman Rasulullah, orang musyrikin dia tak percaya kepada hari kiamat. Dia kata takkan orang mati hidup balik. Jika pada zaman kita ni pun ada orang tak percaya kat situ, kufur nama dia. Ataupun dia tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran, menolak ayat-ayat Al-Quran. Sebahagian ke ayat Al-Quran dia kata tak boleh pakai ayat Al-Quran yang ni, tak sesuai. Itu pun boleh jadi kufur. Ataupun menolak kewajipan solat. Apalah contoh dia kata solat ni buang masa lah. Okey, ataupun mengeluarkan zakat, rugi dia kata keluarkan zakat. Contoh, ni menolak kewajipan solat dan zakat juga adalah kufur. Khurafat, ini banyak dalam masyarakat kita, iaitu mempercayai perkara tahyul dan karut, dan pada pandangan mereka perkara ini daripada agama Islam. Okey, contoh mempercayai tangkar dan azimat.
pakailah benang kuning, benang hitam, benang apa ke, kain kuning ke apa benda ke, ataupun pergi minta dekat kubur keramat kan, ini perbuatan khurafat. Khurafat dia membawa kepada syirik sebab dia percaya dia minta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya sihir. Biasa dengar sihir kan? Sihir ialah perbuatan secara gaib dengan pertolongan makhluk-makhluk gaib juga. Makhluk gaib ni apa? Iblis dan juga syaitan dan juga jin. Yang mereka percaya bahawa makhluk gaib ini boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada manusia. Sebab itu pergi minta tolong. Dan biasanya mereka melalui perantaraan manusia, iaitu kita panggil bomoh lah. Contohnya ialah santau, ilmu hitam, ilmu pukau, ilmu pengasih dan seumpamanya. Okey, sihir merosakkan akidah. Seterusnya ajaran sesat. Okey, ajaran sesat ni ajaran yang terkeluar daripada ajaran yang Islam yang sebenar. Dia cipta sendiri, ubah suara sendiri mengikut kepala otak pengasas dia lah biasanya. Mungkin dia mendapat ilham daripada iblis ataupun syaitan. Okey, contohnya ajaran taslim, ajaran Qadiani, ajaran Ayah Pin. Jadi kewujudan ajaran-ajaran sesat ini kadang-kadang mungkin berpunca daripada sikap manusia yang inginkan penghargaan manusia. Dia nak ada pengikut, jadi dia mewujudkan satu ajaran yang orang suka. Contohnya semayang tak payah angkat takbir apa, semayang dengan niat. Nikah batin yang kita bincangkan dalam slot sebelum ni kan. Ini ramai orang suka, jadi adalah pengikut. Jadi bila ada pengikut, ada pengiktirafan, ada kelebihan menyebabkan ajaran itu menjadi tertanam di dalam masyarakat. Okey, semua perkara-perkara ini adalah merosakkan akidah ataupun penyelewengan akidah lah. Okey. Okey, last di dalam silibus kita ialah pengajaran ayat. Baik anak-anak pelajar, bila sebut pengajaran ayat, ingat ya, apa yang kita perlu ingat? Yang pertama, hendaklah dimulakan dengan perkataan kita hendaklah. Kita mestilah, ataupun umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah. Dan kena guna kata hubung. Okey, slide Ustazah tak sempat tulis. Kata hubung kabus. Untuk menghubungkan antara isi dengan huraian supaya kita dapat markah penuh. Okey, sebagai contoh, umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran, isi, kerana ia adalah sumber hidayah dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kerana ia adalah mukjizat paling agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir dan bertasbih kepadanya supaya hidup dirahmatinya. Dan yang keempat, kita hendaklah menghayati Asmaul Husna agar bertambah keimanan terhadap sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita yakin Allah Maha sempurna, tapi bila kita menghayati Asmaul Husna ni ada faedah dia. Bila kita nak berdoa pun kita tahu nama Allah mana yang kita nak seru. Okey, contohnya kita nak minta supaya mudah dapat ilmu. Kita gunakan ya Alim, ya Hakim. Okey, nama Allah yang berkaitan dengan ilmu, Maha bijaksana. Kalau kita minta rezeki, kita pasti sebut ya Rahman. Kita minta diampunkan dosa, kita sebut ya Rahim, ya Tawwab, yang menerima taubat. Okey, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ni nama Asmaul Husna ni kita kena faham supaya kita dapat gunakan di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita. Kita dapat menghayati kehebatan, keagungan, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertambah ketakwaan, insya-Allah. Amin. Okey, sedikit masa kita bincangkan sedikit soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kita. Saya ambil daripada soalan 9 SPM. Okey, dia tak banyak lah bahagian pengajian Al-Quran ni, dia tak banyak, dia sebab dia jarang berulang. Okey, yang pertama,
tahun 2010 ada keluar satu soalan objektif. Okey, firman Allah Ta'ala, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Digariskan perkataan Al-Jabbar. Okey, apakah maksud kalimah Al-Quran yang bergaris di atas? A. Maha kuat. B. Maha melengkapi. C. Maha pengawal. D. Maha suci. Nak jawab macam mana? Kena faham, kena hafal. Yang tak boleh tahu maksud dia, dia kena hafal. Okey, maha kuat. Jawapan dia maha kuat. Kita lihat. Maha melengkapi. Mana dia? Nama Allah yang bermaksud maha melengkapi? Al-Mutakabbir. Maha pengawal. Maha pengawal dengan maha pengawas tadi. Al-Muhaiminu. Okey, maha suci. Al-Qudus. Okey, jadi pilihan dia ialah maha kuat. Tahun 2011 dia masuk dekat bahagian B. Okey, soalan 2. Bacalah ayat 21 hingga 24 surah Al-Ashr, dia keluarkan semua. Mula daripada Lau Anzalna tu sampailah Wahuwal Azizul Hakim. Cerita panjang-panjang. Kalau tak faham maksud ayat memang tengah-tengah. Pedih ayat ni cerita, kena faham. Okay, nyatakan kesan syirik kepada umat Islam. Tapi tak faham maksud ayat pun, soalan ini mudah. Soalan pun nyatakan tidak memerlukan huraian yang panjang. Nyatakan kesan syirik kepada umat Islam. 2 markah. Okey, kesan syirik. Kalau buat syirik, okey, apa jadi tadi ni? Pertama, merosakkan akidah dan membatalkan iman. Yang kedua, menjadikan seorang itu kufur. Yang ketiga, hidup dalam kesesatan. Keempat, bila dah kufur, bila dah rosak iman, apa akan jadi kepada amal ibadat dia? Dapat pahala tak? Semua amal ibadat tidak diterima dan menjadi sia-sia. Sebab asas pertama dalam penerimaan ibadat ialah orang itu mesti beriman kepada Allah. Kemudian perbuatan dia, amal ibadat dia bertepatan dengan Quran dan Sunnah, dan niat dia ikhlas. Dia tak ada yang pertama tu. Tidak lagi ada iman. Jadi kalau orang bukan Islam, mereka buat baik sekalipun, adakah dapat pahala? Tak dapat pahala. Cuma Allah beri kebaikan di dunia kepada mereka. Jadi kalau umat Islam rosak akidah, dia sama taraf dengan orang kafir. Ibadat dia tidak dapat pahala. Walaupun dia tak sedar. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah setiap hari kita kena memperbaharui syahadah kita. Bangun pagi kena mengucapkan 2 kalimah syahadah. Nak tidur pun kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa mereka. Nauzubillah min zalik. Takutnya Allah tak ampuni, siapa lagi nak ampun dosa kita? Okey, soalan kedua, jelaskan 2 sebab Islam menyuruh umatnya bertasbih. Okey, tadi soalan nyatakan, tak perlu huraian. Sekarang soalan jelaskan. Dia kena ada huraian. Cuma huraian dia tidaklah terlalu panjang. Perlukan isi dan huraian secara ringkas. Ini contoh jawapan. Okey, 2 sebab Islam menyuruh umatnya bertasbih ialah, okey, pertama, sebagai salah satu cara bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, lambang pengabdian diri seorang hamba kepada Pencipta yang Maha Agung, kerana manusia adalah hamba yang lemah ataupun makhluk yang lemah berbanding dengan kebesaran Allah. Yang ketiga, semua makhluk di bumi dan di langit sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Maka sebagai manusia yang paling banyak mendapat nikmat, sepatutnya kita paling banyak bertasbih kepadanya. Itu sebab. Ataupun lagi supaya dapat pahala, supaya dia ampunkan dosa. Boleh mana-mana jawapan yang munasabah, insya-Allah diterima. Okey, ingat ya anak-anak, soalan jelaskan mesti ada huraian ringkas. Boleh juga gunakan kata hubung kabus lah. Tak salah. Yang salahnya tidak ada huraian langsung, hanya dapat 1 markah. Soalan ketiga, nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. Okey, ni tak ada masalah lah bagi yang tera tajwid. 4 markah insya-Allah dalam tangan.
Yang pertama, jabalil la ra'aitahu idgham bila gunnah min khasyah izhar halki ar-rahim ma'arid lisukun di al-asma mad wajib muttasil. Ini kena perbincangan secara detail di dalam kelas ya. Tahun 2017 ada naik satu soalan objektif. Pilih padanan yang betul nama-nama Allah dengan keterangan maksud dia. A. Al-Bari'u, keterangan maha mengadakan. B. Al-Qudus, keterangan maha pengawal. C. Al-Jabbar, maha kuasa. D. Al-Musawwir, maha melimpahkan keamanan. Okey, yang mana jawapan dia? Al-Bari'u, yang maha mengadakan. Okey, Al-Qudus, maha suci, maha pengawal. Al-Muhaiminu, Al-Jabbar, maha apa? Maha kuat, maha perkuasa. Maha kuasa Al-Aziz. Al-Musawwir, maha mencipta berbagai rupa tu. Menggambarkan rupa. Apa benda istilah dia? Al-Musawwiru, maha membentuk rupa. Ustazah pun tersasul. Al-Musawwiru, maha membentuk rupa. Maha melimpahkan keamanan ialah Al-Mu'minu. Okey, kita lihat kepada soalan kebat satu. Satu soalan kebat. Okey. Lihat stimulus. Gambar satu keluarga sedang baca Al-Quran beramai-ramai. Ibu, anak perempuan, anak lelaki. Berdasarkan gambar di atas, huraikan satu cara untuk mewujudkan amalan tersebut dalam kalangan masyarakat. Jadi tidak nyatakan secara khusus, minta dalil dan sebagainya. Tetapi seperti biasa, saya selalu ingatkan anak pelajar supaya kita ini sentiasa beringat untuk ikut cara jawab soalan Quran Sunnah. Ustazah selesa untuk kamu menggunakan kotak 5 kotak, isi huraian lengkap, dalil dan juga rumusan. Okey, ini contoh jawapan. Okey, Ustazah ingatkan untuk menghubungkan antara isi dengan huraian, gunakanlah kata hubung kabus ataupun my DST ataupun apa-apa sahaja kata hubung yang menunjukkan dia adalah huraian kepada isi. Dia tidak limited kepada kabus saja. Ini contoh. Macam mana nak mewujudkan amalan tersebut dalam kalangan masyarakat? Skop dia bentuk masyarakat. Jadi kena bina daripada unit yang paling kecil dalam masyarakat, iaitu dalam individu di dalam keluarga. Bermula dari rumah, hendaklah mendidik anak-anak membaca dan mencintai Al-Quran sejak dari kecil. Contohnya dengan mengadakan tadarus Al-Quran di rumah bersama ahli keluarga. Huraian lengkap, kesannya mereka akan sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman sehingga dewasa. Dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kan dalil ni Ustazah sentiasa ingatkan, dalil yang paling mudah dan sebanyak ayat yang kita boleh guna. Yang ini ataupun kalau tak boleh tulis ayat, tulis maksud dia dengan sempurna. Yang ini kitab Al-Quran ini yang tiada sebarang syak ataupun keraguan padanya, dan ia pula menjadi petunjuk kepada orang yang hendak bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Rumusan. Boleh guna perkataan konklusinya ke, kesimpulannya ke, oleh itu ke, apa sahaja yang sesuai. Konklusinya, untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai Al-Quran bermula dari rumah masing-masing, seterusnya membentuk masyarakat yang soleh. Baik, kita berakhir dengan soalan ini. Semoga mendapat manfaat ya. Semoga anak-anak pelajar dan juga pendengar ataupun penonton mendapat manfaat, bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhirat kita, insya-Allah. Teruslah menuntut ilmu walaupun di mana PKPP ke ataupun kembali ke sekolah. Okey, bagi pelajar tingkatan 5 insya-Allah akan kembali ke sekolah. Bagi pelajar-pelajar yang tidak kembali ke sekolah lagi, teruskan menuntut ilmu, jangan jadi golongan kelima. Golongan kelima yang disebut oleh hadis apa dia? Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamisah fatuhlik.
Jangan jadi golongan kelima, yakni bukan orang yang mengajar, bukan orang yang belajar, bukan orang yang mendengar, bukan orang yang cintakan ilmu. Kena ada golongan yang kelima. Kalau yang ada golongan kelima ni, dia tak suka semua. Tak suka dengar ilmu, tak suka tuntut ilmu, tak cintakan ilmu, tak suka belajar, tak suka mengajar, maka orang ini akan binasa. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak jadi orang macam tu. Baik anak-anak pelajar, teruskan belajar walaupun di rumah. Okey. Ustazah mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu JAIS, MAID, Kerajaan Negeri Perlis dan juga JPN Negeri Perlis atas usaha murni mewujudkan program tuition online Perlis Mengaji ataupun TOPM. Terima kasih kepada para kru dan juga sekarang kita telah berada di fasa PKPP. Kita lah sekarang menjadi frontliners. Jadi sama-sama jaga diri masing-masing. Ikut arahan yang diberikan oleh pemerintah, ikut SOP, jaga social distancing, bersihkan tangan dan seterusnya. Okey, semoga kita jaga diri kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negara kita. InsyaAllah semoga Allah angkat musibah Covid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya